yang bermaksud. Dan takutlah kamu akan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang dihormati Saudara Pengerusi, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Lim Kee Siang, Penasihat Parti DAP, yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuaman, Naib Presiden PAS, seluruh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita sedang mengalami satu peristiwa permainan politik yang sangat kotor. Bukan sahaja mengikut ajaran Islam yang sepatutnya umat Islam jadi contoh kepada umat yang lain, bahkan bercanggah dengan amalan-amalan demokrasi yang dianut oleh manusia sejagat. Mengikut kaedah perwenangan Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah ini dipakai oleh pengamal undang-undang di negara barat, khususnya di England, yang menjadi rujukan kepada negara-negara Commonwealth. Orang yang dituduh dianggap tidak bersalah selagi tidak dibuktikan, dan sebarang tuduhan yang dibuat dalam negara yang bertamadun hendaklah melalui proses kehakiman dan keadilan yang betul, bukan melalui media, bukan melalui perbualan masyarakat. Kita sedang mengalami satu kecelaruan yang sangat memalukan kita kepada seluruh dunia. Apa yang berlaku menunjukkan kita wajib melakukan perubahan dalam buku jingga yang kita lancarkan di seluruh negara. Kita berjanji untuk membuat perubahan yang dasar, yang menyentuh rakyat dalam masa 100 hari, insya-Allah. Sekiranya rakyat memberi amanah kepada kita, kita menganggap siapa saja yang jadi kerajaan adalah pemegang amanah, bukan negara ini menjadi milik sepenuh secara mutlak
Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menyerahkan amanah, meletakkan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukuman, mengurus hukuman di kalangan manusia seluruhnya, tanpa mengira bangsa, agama, budaya, hendaklah berlaku adil. Apa yang berlaku hari ini, kita sedang menghadapi negara yang bercelaru. Tidak ada pemisahan kuasa di antara politik, pentadbiran dan badan kehakiman. Bercampur aduk, berkecamuk. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika baginda menjadi ketua negara, pada satu pagi Khalifah Umar nak pergi sembahyang subuh, tiba-tiba terserempak dengan sepasang lelaki dan wanita yang melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Bukan video, orang betul, benar-benar manusia. Setelah sembahyang subuh, Khalifah Umar bertanya kepada para menteri yang kanan di dalam pemerintahannya, sekiranya saya sebagai seorang ketua negara, saya melihat sepasang lelaki dan wanita, saya seorang saja melihat, melakukan sesuatu yang tidak senonoh, adakah boleh saya menjatuhkan hukuman, menuduh, lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin tidak boleh membawa 4 orang saksi, hanya menuduh saja, maka Amirul Mukminin boleh dijatuhkan hukuman 80 sebatang. Khalifah Umar menjawab, kalau macam tu saya tak tengok apa pun. Ini bukan video. Mengikut kaedah perundangan Islam yang berkait dengan kesalahan moral, hudud, tudra'ul hudud bisyubhat, kesalahan hudud yang berkait dengan moral dan sebagainya ditolak dengan berlakunya kekeliruan, kemungkinan yang mengelirukan, yang membuat keputusan di mahkamah bukan orang ramai, mahkamah pun tak boleh hukum.
pada hari sidang media 2-3 hari lepas, selepas show di Timur, saya minta izin dengan Datuk Sri Anwar, saya nak jawab soalan berita. Yang pertama saya tanya di mana tayangan dibuat kepada wartawan. Dia jawab di hotel. Bukan mahkamah, di hotel. Kalau hotel itu drama, satu drama. Sepatutnya pihak yang berkenaan mengambil tindakan, menyiasat siapa juru kamera dia, apa jenis kamera dia, kamera buatan Jepun ke beli di Golok, filem dia, pelakon dia, penerbit dan pengedar dia, orang ini yang perlu disiasat. Sekiranya kerajaan mempunyai tanggungjawab, kalau dibiarkan begitu sahaja, menunjukkan bahawa kerajaan terlibat dengan kemungkaran ini. Dan rakyat wajib mencegah kemungkaran ini. Mencegah kerajaan yang tidak mengenal baik dan buruk, yang hanya nak menang pilihan raya, boleh buat apa saja. Dalam satu kisah di zaman Khalifah Abbasiyah yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur, yang mengambil alih pemerintahan selepas bapanya Abu Abbas As-Saffah, kerana menguatkan kerajaan Abu Ja'far Mansur, sanggup membunuh Abu Muslim Al-Khurasani yang merupakan juru kempen yang utama dalam menegakkan kerajaan Abbasiyah. Oleh kerana pengaruh Abu Muslim Al-Khurasani lebih besar, dianggap menggugat takhta kerajaannya, maka dirancang Abu Muslim dibunuh. Imam Abu Hanifah dipenjara kerana tidak menyokong pemerintah yang ditegakkan di atas dasar kezaliman. Bersatu berlaku peristiwa Abu Ja'far Mansur pergi ke Mekah. Pergi Mekah juga. Ini kerana menganggap bahawa dosa pahala ni semayang, puasa, haji saja. Masalah politik, masalah kehakiman, masalah pemerintahan tak kait dengan dosa pahala. Setelah buat maksiat, duit banyak pergi umrah. Ketika Abu Ja'far Mansur bertawaf di Kaabah, seorang tua berdoa di Multazam. Multazam ialah di antara pintu Kaabah dan Hajar al-Aswad.